Manusia kadang-kadang lebih kejam yang kita sangkakan. Malah lebih menakutkan orang yang kita percaya sebenarnya gunting dalam lipatan. Begitulah yang terjadi kepada seorang wanita apabila dia menjadi mangsa samun dan bunuh teman lelakinya sendiri. Ikuti kisah ini. Awal pagi 21 Disember 2011, seorang kerani bank maut selepas ditemui berlumuran darah dengan 15 tikaman di bahagian belakang badan di rumah sewanya di puncak Desa Kepung. Timbalan Ketua Polis Daerah Gombak Superintendent Rosli Hassan berkata, Rozana Muhammad Yusak, 35 tahun, bagaimanapun disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kuala Lumpur HKL dalam kejadian pukul 1.30 pagi itu. Sebelum itu, Rozana dilihat oleh seorang pekerja restoran di kawasan berhampiran seakan-akan meminta pertolongan di tingkap rumahnya. Pekerja restoran tersebut terus menghubungi polis sebelum pasukan polis tiba ke tempat kejadian dan menemui mangsa yang berlumuran darah. Hasil pemeriksaan mendapati mangsa ditikam selain terdapat kesan kecederaan lain di hadapan badannya. Mangsa yang tinggal berseorangan di rumah itu ditemui berseluar pendek dan singlet serta tiada pengenalan diri. Telefon bimbit dan senjata ditemui. Ketika polis tiba, rumah tersebut dalam keadaan berselerak serta terdapat kesan pergelutan. Siasatan awal polis masih menyiasat motif kejadian selain tidak menolak kemungkinan terdapat unsur cemburu. Motif cemburu mungkin boleh dikaitkan dengan kematian mangsa berdasarkan kesan tikaman yang banyak dan ia seperti dilakukan oleh seseorang yang memang berdendam dengan wanita itu. Polis sedang menjejaki teman lelaki wanita itu untuk membantu siasatan. Mayat mangsa dihantar ke HKL untuk bedah siasat dan polis menyiasat kes tersebut di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Penyerang yang disyaki dikenali Rozana melarikan diri bersama beberapa dokumen penting termasuk maikat mangsa. Polis tidak menemui senjata yang digunakan untuk mencederakan mangsa. Laporan bedah siasat pihak hospital mendapati mangsa mati akibat mempunyai 15 kesan tikaman di belakang badan, 2 tikaman di paha kiri dan 3 tikaman di siku kiri. Sementara itu, bapa mangsa Muhammad Yusak Suparman, 64 tahun berkata dia hanya mengetahui kejadian yang menimpa anak sulungnya itu kira-kira pukul 6.30 pagi apabila dimaklumkan anak saudaranya. Kali terakhir dia berjumpa Rozana kira-kira seminggu yang lalu. Menurut bapanya, Rozana seorang yang peramah dan tidak menyangka kejadian ini boleh berlaku kepadanya. Ibu mangsa Jamaliah Abdul Samad pengsan selepas mendengar berita kematian anak sulung daripada 3 beradik itu. Polis sedang mengesan seorang rakan lelaki mangsa bagi membantu siasatan berhubung kes pembunuhan ini. Lelaki yang dipercayai dapat membantu siasatan kes itu dicari selepas polis menemui satu dokumen di rumah Rozana. Malah, ada maklumat mengatakan sebelum tragedi mangsa didakwa bergaduh dengan seorang lelaki di dalam rumah tersebut. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor Sini Asisten Komisioner Muhammad Adnan Abdullah berkata, pihaknya dalam proses merakam keterangan daripada jiran dan ahli keluarga mangsa bagi membantu siasatan kes itu. Mangsa menyewa di rumah itu tetapi jarang ada di rumah. Misteri pembunuhan mangsa terungkai apabila polis menahan 3 lelaki petang 30 Disember 2011. 2 daripada suspek masing-masing berusia 19 tahun ditahan di sekitar lembah pantai, manakala seorang lagi suspek yang berusia 22 tahun ditahan di Kampung Datuk Keramat. Polis mendapat perintah untuk menahan reman ketiga-tiga suspek selama seminggu bagi membantu siasatan di Mahkamah Majestik Selayang pada 31 Disember 2011. Semua suspek dibawa ke mahkamah pukul 10.30 pagi untuk ditahan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Difahamkan polis menemui pisau panjang buatan sendiri dan pisau dapur daripada suspek. Dipercayai digunakan dalam pembunuhan itu selain sebuah komputer riba milik mangsa daripada suspek berusia 22 tahun. Sementara itu, sumber memberitahu penahanan 2 suspek belasan tahun itu, salah seorangnya teman rapat mangsa, membawa kepada cerita sebenar di sebalik pembunuhan kejam wanita itu. Dipercayai pembunuhan itu bermotifkan samun apabila ketiga-tiga suspek datang ke rumah Rozana untuk menyamun mangsa serta barangan peribadi milik mangsa. Ketika kejadian, 2 daripada suspek termasuk teman rapat mangsa naik ke rumah kedai tersebut, manakala seorang rakannya berusia 19 tahun menunggu di bawah. Dipercayai teman rapat mangsa ingin mengambil wang dan komputer riba milik mangsa untuk dijual kepada lelaki yang berusia 22 tahun. Mereka berdua memasuki rumah itu secara senyap-senyap dan bercadang mengambil komputer riba berkenaan ketika mangsa sedang tidur. Bagaimanapun difahamkan, mangsa menyedari kehadiran suspek dan bertindak menghalang perbuatan kedua-dua mereka. Berlaku pergaduhan antara mangsa dengan
suspek sehingga menjadikan keadaan bertambah tegang. Dalam keadaan kelam kabut itu, mangsa ditikam bertubi-tubi sebelum dia ditemui orang awam dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Pada 31 Disember 2011, polis menahan 2 lagi lelaki bagi membantu siasatan kes ini, sekaligus menjadikan jumlah tangkapan meningkat kepada 5 orang. Salah seorang suspek yang berusia 20 tahun ditahan kira-kira pukul 11 malam di sebuah hotel di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, manakala seorang lagi suspek berusia 23 tahun ditahan ketika menyerah diri di Balai Polis Gombak pukul 4 pagi. Dengan penangkapan kelima-lima lelaki tersebut, polis percaya kes pembunuhan kejam wanita berusia 35 tahun itu telah selesai. Polis turut menemui sebuah telefon bimbit dipercaya milik mangsa ketika menahan suspek berusia 20 tahun di Bukit Bintang. Kedua-dua suspek termasuk yang menyerah diri kepada pihak polis didapati positif mengambil dadah jenis syabu. Dalam tangkapan pertama di Lembah Pantai, polis menemui beberapa bahan bukti antaranya telefon bimbit, kad ATM, beg tangan jenama Bonia, kasut dan sebuah motosikal milik mangsa. Barang bukti lain yang ditemui adalah seluar, baju, tuala yang terdapat kesan darah. Topi keledar milik mangsa pula ditemui di rumah flat Kampung Datuk Keramat, selain kad kredit tertera nama Rozana. Sebilah pisau yang disyaki digunakan dalam pembunuhan ini turut dirampas dari salah seorang suspek, namun polis percaya lebih daripada satu senjata digunakan. Kelima-lima suspek dipercayai mengenali antara satu sama lain dan hasil siasatan awal mendapati mereka tiada rekod jenayah lampau. Pada 10 Januari 2012, teman lelaki pada mangsa dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Selayang. Selain Muhammad Faizul Muhammad Ali 27 tahun yang berbeza umur 9 tahun dengan Rozana, turut didakwa adalah rakan lelaki itu Muhammad Zalhaziq Razali 24 tahun. Kedua-dua tertuduh terbabit didakwa dengan niat bersama membunuh Rozana di sebuah rumah kedai yang beralamat di B0115F, Jalan Puncak Desa 2 Kepong antara pukul 12.30 malam dan 1.15 pagi, 21 Disember 2011. Tiada pengakuan direkodkan oleh mahkamah memandangkan pertuduhan membunuh itu dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori. Mereka kelihatan tenang sepanjang prosiding dan hanya mengangguk kepada sebagai tanda memahami pertuduhan tersebut. Pendakwaan dikenalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Rohaiza Hamzah, manakala Muhammad Faizul yang bekerja sebagai pengawal keselamatan dan Muhammad Zalhaziq seorang penganggur masing-masing tidak diwakili peguam. Pada 17 Ogos 2016, kedua-dua tertuduh dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam selepas didapati bersalah membunuh mangsa pada Disember 2011. Hakim Datuk Wan Afrah Wan Ibrahim menjatuhi hukuman itu terhadap Muhammad Faizul Muhammad Ali dan Muhammad Zulhaziq Razali selepas mendapati pihak pembelaan gagal membuktikan keraguan munasabah terhadap pendakwaan di akhir kes pembelaan. Hujah pendakwaan menyatakan kedua-dua lelaki itu telah pergi ke rumah Rozana dan berlaku pergelutan sehingga mengakibatkan mangsa mati akibat ditikam 15 kali selain mengalami beberapa kesan luka dan lebam disebabkan objek tajam. Pihak pendakwaan turut mengemukakan keterangan saksi bahawa Muhammad Zulhaziq telah membuat persiapan awal pembunuhan dengan membawa sebilah pisau sebelum pergi ke rumah mangsa. Sepanjang perbicaraan diadakan, sebanyak 13 saksi pendakwaan dan 3 saksi pembelaan telah dipanggil memberi keterangan. Menurut Hakim, apabila dipertimbang secara keseluruhan, pembelaan Muhammad Faizul tidak boleh dipakai dan didapati bersalah serta disabit kesalahan. Manakala pembelaan Muhammad Zulhaziq juga gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap pendakwaan dan dia dibuktikan mengambil peranan dalam pembunuhan itu, maka Zulhaziq didapati bersalah dan disabitkan dengan kesalahan. Selepas hukuman dijatuhkan, Muhammad Faizul dan Muhammad Zulhaziq hanya tersenyum hambar dan anggota keluarga mereka yang hadir di mahkamah kelihatan muram dengan keputusan terbabit. Begitulah berakhirnya kes ini. Tiada siapa sangka nyawa seseorang itu berakhir di tangan kekasih yang dipercayainya. Sakitnya hati apabila dikhianati, bukan? Semoga Allahyarham Rozana Muhammad Yusak diampuni segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.